TV KPM. Selama ini ku mencari-cari teman yang sejati buat menemani perjuangan suci. Bersyukur kini padamu ilahi, teman yang dicari selama ini telah ku temui. Dengannya di sisi perjuangan ini senang diharungi, bertambah murni kasih ilahi kepadamu Allah. Ku panjatkan doa agar berkekalan kasih sayang kita kepadamu teman. Ku pohon sokongan, pengorbanan dan pengertian telah ku ungkapkan segala-galanya. Masya Allah, Ustaz. Pagi-pagi Ustaz belanja kita dengan suara yang sangat merdu tu, insya-Allah. Baik Ustaz, Alhamdulillah. Sebelum tu Ustaz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Azhar. Dan kepada anda juga yang sedang menonton, Assalamualaikum dan salam sejahtera juga. Anda sedang menyaksikan Mahir di Didik TV KPM bersama dengan saya Azhar Hilmi. Baik Ustaz, tadi Ustaz nyanyi lagu pasal teman sejati. Betul Azhar. So adakah dia akan relate dengan apa yang kita nak belajar hari ini Ustaz? Ya, betul Azhar. Kita lebih nak berkaitan dengan tajuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sahabat sejati. Itu Sebab tu dia. saya cuba bawa satu nasyid yang boleh kita mengingatkan kepada sahabat sejati. Itu dia, Okey. insya-Allah. Baik Ustaz, Ya. seperti biasa kita nak ingatkan kepada diri kita dan juga semua penonton yang mana kita nak kena sentiasa menjaga SOP. Betul. Macam sekarang ni kita menjaga physical distancing antara kita sekurang-kurangnya 1 meter dan insya-Allah kita nak pakai gunakan hand sanitizer Ustaz. Oh, baik silakan, Azhar. Ustaz. Terima kasih. Okey, ini sama-sama kita nak memutuskan rantaian wabak COVID-19. InsyaAllah, ini betul. daripada Kita terus kena usaha, menular, Azhar, InsyaAllah. Okey, dan dalam masa yang sama kita dah jaga physical distancing sekurang-kurangnya 1 meter dan kita boleh buka mask. Okey, baik, insyaAllah. Azhar. InsyaAllah. Itu dia. Nampak. Alhamdulillah. Baik Ustaz. Ya. Tak kenal maka tak cinta. So insyaAllah jom kita nak berkenalan dengan lebih dekat lagi dengan Ustaz kita. Pada hari ini insyaAllah kita nak saksikan profil yang telah disediakan insyaAllah. Itu dia, Masya Allah, yang handsome, yang ganteng, Ustaz Muhammad Naufal Badaruddin, Guru Pendidikan Islam Sekolah Kebangsaan Putrajaya Presin 82. Alhamdulillah Ustaz, terima kasih sudi bersama dengan kita di teras untuk kasih. Didik TV KPM pada pagi ini, insya-Allah. Baik Ustaz, kalau kita cerita tadi Ustaz dah sebut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sahabat sejati. Mungkin Ustaz boleh tease sikitlah sebenarnya apa yang kita nak belajar sama-sama pada pagi ini Ustaz. Okey, baiklah. InsyaAllah pada kali ini kita akan belajar mengenai sahabat sejati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya yakin murid-murid di luar sana pasti ada, dan Azhar sendiri pasti ada sahabat sejati kan. Jadi pada hari ini insya-Allah saya ingin bawa murid-murid dan semua penonton untuk kita bersama-sama kenali sahabat Nabi, insya-Allah. Itu dia.
Role model contoh ikutan betul, kita Ustaz Azhar. lah kan. Betul. Siapa lagi kalau bukan baginda Rasulullah SAW dan juga para sahabat. Baik Ustaz. Ya. Sebelum kita nak mula kita punya kelas kita pada pagi ni Ustaz, Baik. kita nak belajar. Saya pun nak tahu ni, tak sabar ni. Boleh. Tapi sebelum tu kita tak berdua Ustaz. Baik. Kita ada adik-adik kita juga yang akan bersama-sama dengan kita pada pagi ini. Adik-adik daripada Sekolah Kebangsaan Putrajaya Perising 82, ada Sekolah Kebangsaan Pasir Besar Negeri 9, Sekolah Kebangsaan Setia Alam Selangor, Sekolah Kebangsaan Geduk Negeri 9 serta Sekolah Kebangsaan Rahang Negeri 9. Itu dia adik-adik comel kita. Assalamualaikum, selamat pagi adik-adik. Lambai sikit. Itu dia. Cuba senyum sikit. Itu dia. Baik. Okey, kita nak berkenalan dengan adik-adik kita Ustaz. Okey, baik Azhar. Okey, mungkin kita nak mulakan dengan adik Zulaika Ibrahim ni. Okey, baik Azhar. Untuk pengetahuan Azhar, yang itu mereka guna nama ibu bapa nama mereka. ibu. Maksudnya di situ ibu bapa mereka sangat menyokong anak-anak dia. mereka untuk belajar waktu pagi. Bukan senang Azhar untuk anak-anak kecil macam ni bangun pagi hari Ahad pula tu kan. Betul. Okey, jadi itulah luar biasanya anak-anak kita ni insya-Allah. Alhamdulillah, terima baik, kasih. Adik yang namanya Zulaika Ibrahim tu adik boleh tak unmute mic? Perkenalkan nama, kita nak kenal dengan adik-adik comel kita ni. Assalamualaikum. Adik. Okey adik, nama siapa? Nama saya Ahmad Zaid bin Abdul Rashid. Ahmad Zaid. Itu dia Ahmad Zaid. Okey, kita seterusnya adik Salam Nur. Adik yang namanya Salam Nur boleh unmute mic, kita nak berkenalan dengan adik boleh? Saya nak Arif Hakina binti Muhammad Salam. Masya Allah, comelnya adik kita. Baik, kita teruskan dengan adik seterusnya. Adik Ayuni Uzma. Nama saya Nurin Ayuni Uzma binti Roslan. Itu dia, Masya Allah. Okey, seterusnya adik Ahmad Faik Aiman Ahmad Firdaus Ashraf. Adik kena unmute mic adik. Adik kena tekan button unmute tu. Okey. Nama saya Ahmad Faik Aiman bin Ahmad Firdaus Ashraf. Masya Allah, adik Ahmad Faik, comel. Okey, adik yang sekarang ni berada di Galaksi Bima Sakti tu. Adik Muzayyan Firdaus. Adik kena unmute mic adik. Adik tekan button unmute. Kalau mungkin ada ibu dan ayah dekat situ. Okey. Nama saya Muzayyan Firdaus bin Muhammad Nasiruddin. Itu dia. Adik dekat galaksi mana tu, Dek? jauh galaksi tu, Azhar. Jauh tu. Baik. Yang terakhir adik yang namanya Mastura Nawan. Mungkin nama ibunya, insya-Allah adik. Silakan. Nama saya Muhammad Gufran bin Nuzul Fahmi. Okey. Adik? Dah tadi. Oh, okey. Alright. Adik berada di tepi pantai tu. Ya Allah, seronoknya kan. Hujung minggu di tepi pantai. Baik adik-adik semua dah ready Kalau dah ready, semua thumbs up sikit. Itu dia, adik-adik kita bersemangat betul lah. Ustaz, Okey, kita baik. dah berkenalan dengan adik-adik kita. Betul. Kita nak tahu juga apa pandangan mereka tentang sahabat baik ni. Adik-adik kita, insya-Allah. Kita nak saksikan dulu video yang telah disediakan. Hai kawan-kawan nak tahu tak Nabi kita baik sangat tahu. Contohnya Nabi kita selalu bantu sahabat baginda. Fahmi, siapa nama Nabi kita? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lah. Gafar, awak ada sahabat baik? Ada Nama dia? Faris, Nazumin dengan Qayyum. Aisyah ada sahabat baik tak? Ada Siapa nama dia? Ayah Siapa nama sahabat Nabi? Sayyidina Abu Bakar.
Itu dia, Masya Allah. Sangat-sangat comel, sangat-sangat cute adik-adik kita. Semua ada sahabat baik. Dan the best thing, adik-adik kita di usia macam tu pun semua dah kenal dah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita punya nabi kita, rasul kita, insya-Allah. Baik Ustaz, saya pun dah tak sabar sebenarnya nak dengar daripada Ustaz sendiri berkenaan dengan pendidikan Islam yang kita nak belajar pada hari ini. Baik. Lebih khususnya berkenaan dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabat sejati. Mungkin silakan Ustaz. Okey, baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Baiklah, insya-Allah pada kali ini seperti yang saya maklumkan, kita akan bercerita ataupun kita akan berkongsi kisah mengenai dengan sahabat sejati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, sebelum tu kita boleh baca doa bersama-sama dengan murid kita, boleh Azhar? Boleh, insya-Allah. Silakan Ustaz. Jom adik-adik. Jom kita tadah tangan bersama-sama, insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Moga pada pagi ini kita mendapat keberkatan, insya-Allah, dengan majlis ilmu kita. Baiklah. Ustaz nak tanya kepada murid-murid semua dan semua penonton di rumah, apa yang kamu lakukan apabila kamu nak menunjukkan bahawa kita sayang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Jadi boleh tak Ustaz nak tanya kepada murid-murid, awak semua sayang tak kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kalau sayang, cuba. Dah ada yang tulis. Okey, baiklah. Maksudnya Azhar dekat sini mereka sayang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dia punya excited tu sayang pada baginda Rasulullah. Dia tunjuk sekali dengan kertas jawapan dia tu. Okey, baiklah. Jadi murid-murid semua, tanda kita sayang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, banyak perkara yang boleh kita amalkan. Okey, antaranya ialah kita boleh berselawat. Contoh berselawat. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti kita berselawat nanti, Okey, insya-Allah. Baiklah, seterusnya kita boleh berzikir, iaitu dengan mengingati Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Kemudian kita boleh muhasabah diri. Contoh macam saya Azhar, kalau saya nak muhasabah diri kan, waktu malam kalau saya terjaga daripada tidur pukul 3 pagi tu, insya-Allah kalau kita terjaga tu, kadang-kadang kita terfikir apa sebenarnya yang telah kita lakukan selama kita hidup ni Azhar. Jadi itu adalah salah satu contoh yang boleh kita buat untuk kita muhasabah diri. Kemudian murid-murid, kita boleh mengamalkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, contoh amalan sunnah yang boleh kita buat, kita berselawat tadi, kemudian kita pakai pakaian sopan menutup aurat, dan banyak lagi lah sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang boleh kita amalkan, insya-Allah. Okey, murid-murid semua dah bersedialah untuk kita teruskan lagi? Kalau dah bersedia, cuba tunjuk. Bagus. Thumbs up. Thumbs up. Okey, nampaknya mereka dah bersedia Azhar. Saya pula yang rasa bersemangat bila tengok mereka bersemangat. Betul, masya-Allah. Tambahan pula Azhar pun bersemangat pada pagi ini. Saya adik-adik bersemangat, saya lagi bersemangat. Maka saya pun bersemangat jugalah, insya-Allah. Okey, baiklah. Pada pagi ini seperti yang saya maklum, kita berkaitan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sahabat sejati. Baiklah Azhar, boleh tak kita pergi kepada bahagian yang pertama? Boleh. Kita nak tahu apakah sebenarnya maksud sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya murid-murid, untuk pengetahuan awak semua, ada 3 poin penting yang perlu kita tahu, iaitu yang pertama, seseorang yang bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, beriman dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan yang ketiga, mati dalam Islam. Maksudnya kat sini, murid-murid semua boleh tahu maksud sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan 3 poin penting ini. Jadi boleh tak kalau Ustaz nak buat sedikit game untuk murid-murid kita di atas talian, insya-Allah?
Okey, kita akan Who Wants to be a Millionaire. Kalau awak semua dah tahu, awak boleh jawab soalan yang Ustaz sediakan ini. Kemudian awak hanya sebut jawapan A, B, C ataupun D. Tapi sebelum tu, Ustaz sendiri akan bacakan soalan dan awak semua boleh tengok soalan yang terpapar, kemudian cuba jawab dengan betul. Okey, tadi kita dah belajar kan berkaitan dengan maksud sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dah bersedia ke belum? Kalau dah bersedia, tunjuk thumbs up. Trademark kita pagi ini. Kalau dah bersedia, kita tunjuk thumbs up. Okey, baiklah. Jom kita teruskan. Soalan yang pertama. Apakah maksud sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Okey, yang A, seseorang kawan bermain dan makan di kantin bersama-sama. B, seseorang yang berjumpa di Instagram dan Facebook. C, seseorang yang bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beriman dan mati dalam Islam. Dan D, seseorang yang tidak pernah bertemu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mengingkarinya dalam berdakwah. Okey, silakan Gufran, Ayuni, Amni, Zaid, Aiman. Siapa nak jawab? Siapa nak jawab? Ya Allah, semua nak jawab, Azhar. Wah, semua dah angkat, semua berebut Ya, alhamdulillah. Ini soalan bernilai. Kita tengok betul ke jawapan mereka. Kita tengok Azhar sama-sama. Betul jom. ke jawapan mereka ni? Okey, betul. Tepat sekali murid-murid. Maksudnya jawapan yang mereka bagi itu betul. Seseorang yang bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beriman dan mati dalam Islam. Yang best Ustaz, adik-adik kita ni sangat fokus Ustaz. Ya, betul, Tak Azhar. sempat nak tanya, nak buka siapa yang nak jawab. Semua Betul. dah angkat jawapan Saya dah. belum lagi nak. Belum buka lagi. Dia punya seronok tu kan. Ustaz, kejap lagi kita akan ada soalan lagi Ustaz. Baik, Azhar. Itu dia. InsyaAllah. Kita akan ada, saya pun tak sabar sebenarnya nak main game ni. Kan nak dapat juga ilmu dan juga input bersama dengan Ustaz kita pada pagi ini insya-Allah. Tapi kita nak bagi adik-adik kita rest kejap. Baik, Kita Azhar. berhenti rehat seketika. Jumpa selepas ini. Didik TV KPM. Didik TV KPM.
Kembali dalam Teras di Didik TV KPM. Baiklah, adik-adik semua dah ready? Kita nak teruskan kelas kita. Kalau ready, thumbs up sikit. Okey, itu dia, Masya Allah. Adik kita daripada galaksi tadi pun dah balik ke bumi. Alhamdulillah bersama-sama dengan kita. Baik Ustaz, kita nak teruskan kelas kita pagi ni, Insya Allah. Silakan. Okey, baiklah. Kalau Azhar perasan, tadi kita ada video berkaitan dengan inovasi Sega. Ya. Itu adalah satu inovasi Sega yang saya sendiri ciptakan untuk murid-murid saya mengingat sahabat yang akan kita pelajari pada hari ini. Masya Allah. Cetusan idea ini daripada saya dan juga isteri saya, merupakan ustazah juga, Nur Adibaliana binti Awi dari Putrajaya. Kami memikirkan bagaimana kaedah yang boleh digunakan untuk murid-murid yang tahap 1 ni mengingat sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, baiklah kita tengok. Yang pertama, Sega 1. Okey, Sega ni adalah singkatan daripada simbolik 4 gaya. Maksudnya ada 4 sahabat yang akan kita ingat murid-murid. Okey, baiklah kita pergi yang pertama. Sega 1 ini kita merujuk kepada Abu Bakar Al-Siddiq. Okey, gaya yang perlu murid-murid semua buat macam ni macam ni. Sebab apa saya fikirkan gaya macam ni? Kalau lihat poin yang bawah ni, peneman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika berhijrah. Maksudnya saya tak naklah keakraban tu, Ustaz. Saya tak naklah macam ni. Ini orang istilah dia macam berpasangan kan. Ini kita keakraban. Maknanya Abu Bakar As-Siddiq ni peneman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika berhijrah. Tengok murid-murid kat rumah pun dia buat. Rasanya penonton kat luar sana pun buat. Sebab ini adalah satu inovasi untuk murid-murid saya mengingat. Okey, baiklah kita pergi kepada Sega 2. Okey, Sega 2 gayanya adalah seperti ini. Cuba murid-murid buat. Murid-murid kat rumah pun kalau nak buat depan TV pun tiada masalah. Sega 2 ini merujuk kepada sahabat Nabi Bilal bin Rabah. Kalau lihat poin penting dekat bawah tu, merupakan muazin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, kita teruskan dengan Sega 3. Okey, Sega 3 ni kita merujuk kepada Sumayyah binti Khayyat. Gaya dia macam ni. Macam ni. Okey. Kita merujuk kepada apa, Azhar? Ya, betul. Untuk menunjukkan Sumayyah binti Khayyat ni mempunyai keimanan yang tinggi. Maksudnya Sega 3 ini memang merujuk kepada Sumayyah binti Khayyat. Maksudnya murid-murid dekat rumah tu ataupun murid-murid di atas talian, kalau kita tunjuk Sega 3 ni, mereka tahu itu semua siapa. Semua dah maklum dah. Yang pasti mereka kena ikutilah kelas pada hari ini. Itu dia. Tiba-tiba kita buat dekat luar, orang yang tak join kelas kita pada hari ini, dah kenapa ni, nak Yahana ke apa kan? Jadi maksudnya semua kalau ikuti kelas kita akan tahu inovasi Sega 3 ini. Okey, kita teruskan lagi dengan Sega 4. Sega 4 ini kita merujuk kepada Ali bin Abi Talib. Maksudnya adalah Panglima Islam yang gagah. Gaya dia macam mana? Tengok tu, Gufran pun dah buat tu gaya dekat rumah tu. Gufran, Ayuni. Ini merupakan gaya bagi Sega 4. Panglima Islam yang gagah. Okey, baiklah. Tadi kita dah lihat berkaitan dengan inovasi Sega yang telah saya ciptakan untuk murid-murid di rumah ataupun murid-murid semua yang pelajari pada hari ini mengingat 4 sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi boleh tak kita teruskan lagi? Kita nak hayati penceritaan berkaitan dengan 4 sahabat Nabi ini. Silakan Ustaz. Boleh, Azhar? Silakan, fadhal. Okey, jom kita ramai-ramai. Okey, Sega 1 yang macam ini tadi kita merujuk kepada Abu Bakar As-Siddiq. Okey, kalau Azhar lihat di sini, Abu Bakar As-Siddiq ini diberi gelaran Al-Siddiq dan merupakan sahabat yang terawal memeluk Islam. Okey, kalau kita lihat saya agak sebab sikit bila nak cerita berkaitan dengan sahabat ni. Bila kita lihat kepada Abu Bakar As-Siddiq ni merupakan peneman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika berhijrah. Azhar bayangkan sahabat Nabi ini betapa sayangnya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia sanggup untuk menutup
lubang gua tu daripada dipatuk ular. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dipatuk ular. Maksudnya dekat sini betapa Abu Bakar As-Siddiq sangat kasih dan sayang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Azhar, bayangkan kalau kita ada sahabat yang sanggup berkorban untuk kita, apa perasaan kita, betul? Jadi maksudnya dekat sini bahawa Abu Bakar As-Siddiq ni sangat sayang, dan kalau boleh tak nak ada apa-apa yang berlaku dekat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Abu Bakar As-Siddiq ni merupakan khalifah pertama selepas kewafatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan telah meninggal dunia pada tahun 13 Hijrah. Okey, macam mana murid-murid? Sega 1, Abu Bakar As-Siddiq macam mana? Macam ni. Okey. Jom kita teruskan sahabat yang kedua, iaitu Sega 2. Macam mana sebelum saya teruskan? Sega 2 macam mana murid-murid? Cuba tunjuk kat rumah. Azhar pun dah hafal dah. Sudah ingat dah. Alhamdulillah. Maksudnya Sega 2. Okey, kita teruskan. Sega 2 kita merujuk kepada Bilal bin Rabah. Okey, murid-murid semua, cuba lihat, Bilal bin Rabah ini merupakan muazzin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, dan Bilal bin Rabah ini merupakan hamba yang terawal masuk ke dalam Islam, dan yang paling menyayat hati saya apabila Bilal bin Rabah ini dijemur di padang pasir. Tapi walaupun Bilal bin Rabah dijemur di padang pasir, tetapi dia buktikan yang Allah itu esa. Apa saja yang berlaku dekat dia tidak menggoyahkan iman dia. Okey, dan walaupun dijemur di padang pasir, diletakkan batu di atas dadanya, tapi dia tetap ingat Allah itu Tuhan yang satu. Jadi apa yang paling saya ingat berkaitan dengan kisah Bilal bin Rabah ini, apabila Bilal bin Rabah ini merupakan muazzin. Kalau murid-murid semua nak tahu, muazzin ini adalah orang yang melaungkan azan. Jadi kisah yang paling saya ingat sampai sekarang, sewaktu zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Bilal bin Rabah akan mengazankan. Tapi Azhar, bayangkan bila wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Bilal bin Rabah tidak mampu untuk mengazankan lagi. Kerana apa Azhar? Kerana sedih berkaitan dengan kewafatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya ada sahabat sejati saya, seperti yang saya alami sendiri. Sahabat saya Ahmad Fuad bin Darus terlibat dalam kemalangan. Jadi kat sini saya nak menyatakan bahawa bila sahabat kita meninggal dunia, sahabat kita sudah tidak ada di dunia, kita nak meneruskan kehidupan tu merupakan satu perkara yang sangat mencabar. Sama juga macam Bilal bin Rabah, beliau tidak mampu untuk mengazankan lagi setelah wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betapa sayangnya Bilal bin Rabah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Bilal bin Rabah juga menyertai perang Badar dan telah meninggal dunia pada tahun 20 Hijrah. Okey, boleh, saya tak boleh betul lah kalau cerita berkaitan sahabat ni Azhar. Boleh kita teruskan lagi? Boleh, silakan Ustaz. Okey, baik, terima kasih. Kita teruskan kepada Sega 3. Okey, Sega 3 ini seperti yang saya maklumkan tadi, gaya dia macam mana anak-anak? Gaya dia? Okey, keimanan yang tinggi. Kita teruskan. Okey, Sumayyah binti Khayyat ini merupakan wanita pertama yang mati syahid. Okey, dan Sumayyah binti Khayyat ini mempunyai keimanan yang tinggi. Okey, maksudnya walaupun diseksa, macam-macam yang berlaku pada Sumayyah binti Khayyat, tapi dia tetap meletakkan keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala bahawa Allah itu esa, Allah itu satu. Tak ada siapa yang boleh menggoyahkan iman dia. Itulah Sumayyah binti Khayyat, keimanan yang tinggi, dan merupakan ibu Ammar bin Yasir, dan beliau sendiri dan suami dibunuh dengan kejam. Murid-murid semua boleh hayati bahawasanya Sumayyah binti Khayyat ni diseksa dan dijemur di padang pasir. Bayangkan kalau kita diletakkan di padang bola di bawah panas matahari, macam mana kita? Saya sendiri, bukan rujuk pada orang lain Azhar, saya sendiri pun mungkin kalau saya diuji macam tu, saya tak tahu mampu ke tak. Tapi insya-Allah kita doakan supaya iman kita ini sentiasa ada dalam diri kita, supaya kita ini mati dalam Islam. Insya-Allah kita nak contohi sahabat-sahabat Nabi ini. Bayangkan Bilal bin Rabah, Sumayyah binti Khayyat, walau apa yang berlaku dekat mereka, Allah yang Maha Esa insya-Allah. Dan Sumayyah binti Khayyat meninggal dunia sebelum hijrah. Okey, baiklah. Kita teruskan lagi dengan Sega 4. Murid-murid, macam mana Sega 4?
Ali bin Abi Talib macam mana? Oh, dah ada yang buat tu ha. Takut pula saya terkeluar tangan dia nanti kan. Okey, kita teruskan. Sega 4 kita merujuk kepada Ali bin Abi Talib murid-murid. Okey. Ali bin Abi Talib ini merupakan sepupu dan menantu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ali bin Abi Talib juga murid-murid merupakan kanak-kanak pertama yang peluk agama Islam. Dan Ali bin Abi Talib merupakan khalifah Islam yang keempat. Jadi Sega 4 tadi merujuk kepada simbolik tangan kita kan. Merupakan panglima Islam yang gagah. Jadi kisah Ali bin Abi Talib ni yang paling saya ingat Azhar, apabila Ali bin Abi Talib ni sanggup menggantikan tempat tidur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sepatutnya yang akan dibunuh adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi betapa besarnya pengorbanan Ali bin Abi Talib, beliau sanggup menggantikan tempat tidur tersebut supaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak dibunuh. Walaupun beliau tahu risikonya. Betul, risiko Azhar. Bayangkan kalau saya sendiri, kalau kita tahu ada orang nak bunuh kawan kita, sanggup tak kita untuk menggantikan tempat tidur? Secara logiknya kita Secara akan lari logiknya lah. kita akan lari. Saya tu akan lari kan. Ya. Tapi bayangkan sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ali bin Abi Talib sanggup untuk mengetepikan segala risiko yang pasti dia akan terbunuh. Tapi alhamdulillah Ali bin Abi Talib tetap terselamat. Syukur alhamdulillah. Dan meninggal dunia pada 40 Hijrah. Baik Ustaz. Ya. Saya rasa sangat-sangat terinspirasi dengan apa yang Ustaz kongsikan Sega 4 ni, keempat-empat sahabat baginda Rasulullah SAW, yang mana kita nak kena sentiasa contohi. Betul. Dan kena sentiasa ikuti, insya-Allah. Baik Ustaz, kejap lagi kita nak sambung lagi. Baik. Saya terpegun dan saya nak belajar lagi dengan Ustaz. InsyaAllah. Tapi kita nak berhenti rehat seketika. Baik, Ustaz. Azhar. Kita jumpa selepas ini. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali di Teras Didik TV KPM dan kita masih bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Muhammad Naufal Badaruddin. Baik Ustaz, sebelum kita teruskan sesi pengajian kita, dan saya dah tengok Ustaz dah buka, kita ada soalan. Tetapi sebelum tu Ustaz, sekarang kita ada kempen Terima Kasih Cikgu yang mana bermula 1 April hingga 16 Mei. Sempena Hari Guru. So depan saya ni kita ada kad Hari Guru daripada pelajar-pelajar. So saya akan pilih random. Betul. Kita baca live khusus untuk Ustaz, boleh? Okey, baik. Okey, baik. Ini dia, saya ambil, sebab saya suka color biru. Ini daripada Durgeswari Anak Perempuan Raju. Daripada Sekolah Jenis Kebangsaan Tamil Bukit Mertajam 1 Ali. Okey. Sangat cantik ni, masya-Allah. Dia tulis selamat Hari Guru, terima kasih cikgu atas segala jasamu. Wah, sama-sama. Lima akhir pun sama, masya-Allah. Itu dia. Ini orang bahasa ni. Pengorbanan guru yang tak terbalas, itulah, insya-Allah. Alhamdulillah. Baik Ustaz, kita nak teruskan kepada sesi pengajian kita, dan saya nampak kita ada soalan tu Ustaz. Betul, kita ada game lagi, Who Wants to be a Millionaire, special edition untuk murid-murid saya pada hari ini. Tapi sebelum tu Ustaz, kita tanya adik-adik kita ni dah ready ke semua nak jawab soalan? Sentiasa tunjuk thumbs up kat situ. Thumbs up, masya-Allah. Adik-adik dulu semangatlah pagi-pagi itulah, pun kan. Itu yang membuatkan kita rasa bersemangat juga ya. Alhamdulillah. Okey, kalau dah bersedia, kita teruskan dengan soalan yang seterusnya. Okey, murid-murid boleh baca soalan. Gelaran yang diberikan kepada Abu Bakar ialah, okey, sebenarnya saya nak kongsikan cara mereka nak menjawab. Saya akan menyediakan warna biru adalah A. Okey. Warna merah ataupun pink B. Okey, kemudian warna kuning C dan juga warna hijau D. Jadi
kalau dalam kelas saya akan sediakan satu kad jawapan untuk kami main permainan Who Wants to be a Millionaire ni. Ini merupakan satu inovasi, tapi insya-Allah saya akan cuba buat penulisan nanti. Mungkin inovasi yang seterusnya. Silakan, Okey, Ustaz. baiklah. Gelaran yang diberikan kepada Abu Bakar ialah, apa jawapannya murid-murid? Cuba jawab. Alhamdulillah. Wow, Masya Allah. Okey, kita semak betul ke jawapan murid-murid kita semua di atas talian ni? Okey, warna biru Masya Allah, asyik. tepat sekali. Dia orang tak nak guna talian hayat langsung, Ustaz. Itulah sepatutnya Wants to be Millionaire ni minta talian Ada hayat, talian betul? hayat. Ni tak ada talian hayat. Dia untuk bagi jawapan ni. Ini Masya Alhamdulillah Allah. ni. Okey. Ya. Alright, kita teruskan soalan yang seterusnya. Muazzin bermaksud orang yang melaungkan azan. Sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang juga muazzin ialah, murid-murid cepat jawab. A, B, C, D. Sumayyah binti Khayyat, B, Ustaz, C, Malaikat, D, Bilal bin Rabah. ada itu, Okey, Ustaz. ada yang Berjaya jawab. lagi. Bilal bin Rabah. D. Okey. D jawapannya. Masya Tanya. Allah. Ustaz nak bagi satu penugahan yang positif kepada murid-murid. Kalau dalam kelas, saya akan sentiasa memuji mereka lah. Ya. Jadi, penugahan positif itu adalah satu pujian kepada murid-murid. Peneguhan positif, Ustaz. Ya, itu istilah yang saya belajar, penugahan positif. Maksudnya, kita tak bagi benda, tapi kita bagi pujian. Sebenarnya, pujian ni adalah satu doa bagi saya. Jadi, doa untuk anak-anak ni, Allahu Akbar, besar dia punya, insya-Allah makbul. Okey, kita teruskan murid-murid dengan soalan. Okey, ini tadi jawapannya. Betul? Okey. Betul, tepat sekali ada kita ni. Okey, sekarang kita lihat berkesan ke tidak inovasi Sega yang saya bawakan tadi. Ya. Okey. Sega 1, Abu Bakar As-Siddiq. Okey, yang pertama A, gambar yang kedua B, gambar yang ketiga C, gambar yang keempat D. Apakah jawapannya untuk Sega 1? Mana satu gayanya? Murid-murid jawab. Alhamdulillah. Wah, semua jawab D. Semua sebut D. Okey, Masya tahniah. Bagusnya kamu semua. Bijak-bijak mereka ni, Azhar, ya. Betul, Ustaz. Allah, moga anak saya pun jadi bijak macam mereka. Amin, insya-Allah. Ya Rabbal Alamin, Okey, insya-Allah. kita teruskan. Sega 2, Bilal bin Rabah. A ataupun B ataupun C ataupun D. Cuba murid-murid jawab. Tengok betul-betul gambar ustaz tu. Ni gambar saya sendirilah, Azhar. Saya tak ambil orang lain, saya ambil saya je terus. Ya, lagi senang, Ustaz. Senang. Okey, tepat sekali. Tepat Tania, sekali, Gufran, Masya Allah. Ayuni, Amni, Zaid, Aiman. Okey, Tania, betul jawapannya C. Allahu Akbar, Tania. Okey, kita teruskan dengan Sega 3. Sumayyah binti Khayyat. Kita merujuk kepada siapa, murid-murid? Penonton di rumah pun boleh jawab juga. Boleh tunjukkan apa jawapannya. Yap. A, B, C A, atau D? B, C ataupun D. Kita tengok. Betul ke, Azhar, jawapan anak-anak ni? Kita tunggu selepas ini. Macam itulah. Okey. Jawapan dia betul, Ustaz. Adakah betul jawapan saya tadi? Betul, Tania. Okey, kita pergi yang terakhir. Ya, Sega 4, last one. Ali bin Abi Talib. A, B, C ataupun D? Murid-murid, cuba jawab. Ali bin Abi Talib. Oh, nampak mereka fokus tu, Azhar. Tengok cantik sekali tu. Itu dia, Masya Allah. Alhamdulillah, syukur. Maksudnya betul lah jawapan yang diberikan oleh murid-murid kita tadi. Okey, maksudnya kat sini Alhamdulillah berkesanlah inovasi yang saya cipta tu lah. Alhamdulillah. Semoga nanti... Bukan setakat diorang, Ustaz. Saya ni yang dah tua ni pun, Ustaz. Betul, boleh tangkap, itu yang Ustaz. saya harapkan. Semua penonton yang menonton di luar sana, termasuklah guru-guru pendidikan Islam yang lain pun boleh gunakan inovasi ini kalau nak mengajar tajuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sahabat sejati. Okey, kita teruskan lagi boleh, Azhar? Silakan, Ustaz. Okey, kita nak lihat berkaitan dengan akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam bersahabat. Okey, saya tertarik dengan satu kisah Abu Hurairah yang sedang lapar. Ya. Okey, apabila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajak Abu Hurairah datang ke rumah, Nabi ini lebih mengutamakan
sahabat ini, Ya. lebih mengutamakan Abu Hurairah ini. Dia nampak Abu Hurairah ni sangat lapar, disebabkan dia nampak sahabat dia sangat lapar, dia bagi dulu makanan kepada Abu Hurairah. Kemudian bila Abu Hurairah dah habis makan, baru dia makan baki daripada makanannya Abu Hurairah. Maksudnya murid-murid kat sini, bayangkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling agung sekali, tapi dia boleh merendahkan diri dia demi sahabat dia. Maksudnya saya tertariklah dengan akhlak baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam bersahabat ni. Saya cuba aplikasikan walaupun saya berada di tempat yang atas, tapi bagi saya, kalau saya berjumpa dengan orang yang lebih rendah daripada saya, maka saya akan cuba mencontohi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam bersahabat. Okey, kita teruskan lagi. Ya. Akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam bersahabat. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat memahami sahabat. Maksudnya saya boleh bagi kepada murid-murid contoh yang paling dekat waktu COVID-19 ni, cara kita nak memahami sahabat kita. Kalau sahabat kita nak datang ke rumah sahabat kita, kita tak perlu tanya pun, boleh tak saya nak datang rumah awak? Tak perlu pun tanya, sebab kita tahu keadaan COVID-19 sekarang ni, kalau kita datang ke rumah itu adalah satu risiko. Jadi kita sendiri yang faham kepada sahabat kita supaya kita tak perlu pun datang. Sebab kalau kita tanya nanti akan jadi serba salah. Ya, pula, betul. Kan, Okey, so itu adalah situasi yang terkini yang boleh kita kaitkan dengan akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam bersahabat. Seterusnya kita pergi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat prihatin kepada sahabat. Okey, maksudnya kalau contoh yang boleh saya bawa kepada murid-murid untuk mereka lebih faham dan jelas, waktu di kantin, kalau kita ada nampak kawan yang sedang lapar, yang tak ada makanan, yang tak ada duit, kalau kita ada duit lebih, apa salahnya murid-murid boleh bagi duit lebih yang ibu bapa kita bagi, kita kongsi kepada sahabat kita. Dalam masa yang sama, kita akan mencontohi akhlak baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sebut sangat pasal prihatin ni Ustaz, kalau kita tengok dalam pandemik COVID-19 ni juga, mungkin sebagai satu inisiatif kita bantu kawan-kawan kita betul, dalam Azhar, kekurangan, kan, insya-Allah. Baik, Ustaz, kita nak berhenti rehat seketika, Ustaz. Okey, baik. Kita nak sambung, saya nak tahu juga sepenuhnya berkenaan dengan akhlak baginda Rasulullah SAW dalam bersahabat, insya-Allah. Insya-Allah. Jumpa selepas ini. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali dalam Teras Didik TV KPM. Suka saya nak ingatkan diri saya dan anda semua, di mana sahaja kita berada, terus patuh kepada SOP yang telah pun ditetapkan, yang mana kita nak kena sentiasa pakai pelitup muka bila berada di tempat awam, jaga penjarakan fizikal sekurang-kurangnya 1 meter, dan juga lazimi basuh tangan ataupun gunakan hand sanitizer untuk kita sanitize tangan kita, insya-Allah. Baik, kita nak teruskan dengan Ustaz Muhammad Naufal Badaruddin, Ustaz, berkenaan dengan akhlak Nabi tadi, Ustaz, insya-Allah. Okey, baik, kita teruskan dengan akhlak Nabi. Jom kita contohi akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam bersahabat. Kat sini saya nak kongsikan ada beberapa kisah berkaitan dengan para sahabat. Okey, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menziarahi Sa'ad bin Abi Waqqas ketika sakit.
Okey, yang kedua adalah berkaitan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membantu menanam pohon kurma bagi membebaskan Saidina Salman Al-Farisi. Yang ketiga, Saidina Abu Bakar digelar As-Siddiq oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Al-Hubab bin Munzir menasihati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar menukar tapak khemahnya dalam perang Badar. Okey, seterusnya kita nak main game lagi, boleh Azhar? Boleh Ustaz. Ini yang saya nanti-nantikan Ustaz ni. Sebab murid-murid pun dah tak sabar nak letakkan jawapan ni. Semua Okey. dah ready ke nak main Dah game ready? ni adik-adik Thumbs kita? up, tunjuk. Thumbs up sikit. Okey, jom kita pergi kepada soalan yang Itu pertama. dia. Saya hendaklah tempat kosong sahabat ketika sakit. Apa Ya. jawapan dia? Saya hendaklah. Okey. Wow, semua dah. Ya, kita lihat jawapan ni betul ke? Di tepat sekali, tahniah betul. murid-murid. Okey, bagus. Jawapan kamu sangat tepat. Jom kita lihat soalan yang kedua. Saya hendaklah memanggil sahabat dengan panggilan yang apa murid-murid? A, B, C dan D. Ya, dah ada jawab tu. Kita semak boleh? Jom kita lihat. Semua Ada menanti yang jawapan. sebut A. Okey, tahniah. Walaupun tadi ada adik kita yang macam nak keluar colour merah. Ya, Saya macam, adik jangan adik. Jangan. Okey, baik. Okey, kita teruskan. Saya bersedia menerima tempat kosong dan teguran. Menerima apa ya murid-murid? Ada yang jawab tu. Saya nampak dia jawab. Amni, dia jawab guna mulut. Tak sempat nak bagi kertas jawapan dia. Okey, dah ada yang keluar Itu perkataan. dia, D. Nampak Adik kita. hijau kat bawah tu Azhar. Itu. Okey, baik. Kita Masya teruskan dengan soalan yang seterusnya. Saya perlu tempat kosong, rakan dalam kesusahan. Cuba murid-murid jawab. Yang mana? Wow, laju adik. Oh, kita semak Muzayyan jawapan Firdaus. murid-murid. Betul ke si? Betul, Betul, tahniah. tepat sekali. Awak semua ni hebatlah. Allahu Akbar. Okey. Jom kita susun perkataan. Okey, Itu dia. kita susun perkataan. Okey. Bilal. Okey, kedua, perkataan apa ini? Ini kita minta adik kita seorang. Tunjukkan. Ya. Wow, Masya Allah. Betul, Abu Bakar. Seterusnya kita tunjukkan. Okey, susun perkataan ni. Siapa? Betul ke? Okey, Sumaya. Yang terakhir, ini siapa? Okey, Ali tepat bin sekali. Abi Talib. Jadi kita dah nak Masya habis dah Azhar. Secara betul. keseluruhannya yang boleh kita rumuskan, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sebaik-baik contoh di dalam bersahabat. Okey, dan ini boleh doa yang boleh kita amalkan. Yep. Yang boleh kita sama-sama amalkanlah insya-Allah. Jom kita baca sama-sama, boleh Azhar? Silakan Ustaz, boleh insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahumma rzuqna mutaba'atan nabiy sallallahu alaihi wasallam. أولا وآخرا ظاهرا وباطنا وقولا وفعلا وطاعة وعبادة وعملا صالحا. Okey, jadi itu saja. Kita buat kempen sikit. Nanti kalau siapa yang nak hashtag dekat Instagram, Facebook dan sebagainya, kita boleh hashtag Sahabat Didik TV. Synchronize dengan tajuk kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sahabat sejati. Itu saja daripada saya Azhar. Baik, kita nak tanya adik-adik kita yang comel-comel ni. Semua faham tak apa yang kita belajar hari ni? Alhamdulillah. Itu dia, semua mantap. Syukur, saya doa juga supaya mereka faham dan semua penonton di rumah tu faham. Amin, Azhar. insya-Allah. Sebab Saya- seorang guru ni kalau boleh nak pastikan anak mereka faham insya-Allah. anak murid. Masya-Allah, itu dia. Saya pun sangat teruja, sangat seronok Alhamdulillah. dapat bersama dengan Ustaz pada hari ini, dapat belajar sama-sama. Dan Ustaz, saya teringat Ustaz, Ya. bila Ustaz sebut pasal sahabat baginda Rasulullah SAW, ada satu hadis Nabi sebut, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Atau kama qala Rasulullah SAW, yang mana tak sempurna iman kalau kita tak kasih saudara kita seperti mana kita kasihkan diri kita sendiri. Alhamdulillah. Masya-Allah. Terima kasih banyak Ustaz atas perkongsian, atas ilmu yang diberikan kepada kita semua insya-Allah pada hari ini, dan kita dapat sama-sama kita tahu pasal Rasulullah SAW bukan pada Maulid Rasul saja, Betul, tetapi Azhar. setiap hari insya-Allah. Baik, Alhamdulillah. Ustaz, saya Ya. dengar-dengar Ustaz nak belanja lagi satu selawat
Boleh, insya-Allah kita tadi Ustaz sama-sama. dah buat opening tadi. Ni akhir sekali, betul Ustaz? Boleh, insya-Allah. Boleh insya-Allah. Adik-adik sekali boleh ke kita selawat sama-sama? Boleh ikut selawat insya-Allah. Kita sama-sama Wah, di rumah pun semua sama dah kita ready menonton macam tu. sama-sama, kita selawat bersama-sama ya InsyaAllah. Baik, dan kepada anda semua yang sedang menonton, jangan lupa untuk saksikan teras di Didik TV KPM setiap hari kan 8 pagi insya-Allah anda terpacak depan TV untuk tonton teras di Didik TV KPM. Dan insya-Allah sampai berjumpa lagi, saya Azhar Hilmi. Moga berjumpa lagi di lain masa dan di lain ketika. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Didik TV KPM